والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh yang hadir bersama pada pagi ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala jadikan kita semua berada dalam keadaan yang baik dan Allah menjadikan majlis kita ini sebagai taman daripada taman-taman syurga yang mudah-mudahan menjadi sebab bertambahnya amal soleh kita dan Allah menjadikan kita semua insya-Allah taala di kalangan mereka yang dikurniakan Allah ilmu dan amal serta keikhlasan. Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pertemuan kita hari ini menyambung daripada tadabbur suratul Muddathir pada ayat yang ke-48. Betul? Betul? Okey. Sama-sama kita baca dan insya-Allah hari ini khatam surah Al-Muddathir insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Sadaqallahul azim. Suratul Muddathir ayat yang ke-48. Sebelum kita tengok ayat 48, kalau kita ingat kita telah bicarakan tentang ayat yang ke-41 sehingga 47 yang membicarakan tentang golongan-golongan penduduk neraka Saqar, yang mereka menjawab kami masuk neraka Saqar, lam naku minal musallin, kami bukan di kalangan orang yang semayang, walam naku nut'imul miskin, bukan juga kami jenis orang yang suka bagi makan orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami juga dulunya adalah orang yang suka mengambil campur, berbincang, menyembang perkara yang tak patut dibicarakan.
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga dulu adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin. Sampai datang kepada kami kematian. Yakin diterjemahkan dengan kematian. Okay? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Pada hari itu, hari apa? Hari akhirat, mereka yang mendustakan kiamat, tak nak bagi makan orang, tak nak sembahyang, tak nak buat semua perkara yang wajib dan iman yang perlu mereka ada. Quran kata, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan memberikan manfaat atau menyelamatkan mereka mana-mana orang yang nak berikan syafaat dan pertolongan. Faham maksudnya apa? Artinya tidak akan ada siapa pun yang boleh menolong dan memberikan syafaat kepadanya. Cuba tuan-tuan faham betul-betul ayat ni. Mereka kan dah orang kafir. Adakah orang kafir dapat syafaat? Orang kafir dapat syafaat tak? Orang kafir tak dapat syafaat. Orang kafir tak dapat syafaat. Tapi ayat Quran disebut takkan bermanfaat orang yang syafaat, orang yang nak bagi syafaat. Maknanya apa? Maknanya orang kafir ni memang tak dapat syafaat. Tapi kalau ada orang nak bagi syafaat, kalaupun ada yang nak bagi syafaat, dia tidak akan mampu menyelamatkannya. Faham tak? Maknanya dia ni memang tak dapat syafaat dah. Tapi kalau ada usaha nak dapatkan kabel syafaat dapat, dia tidak akan berikan manfaat kepadanya. Maknanya apa? Teruk sungguh keadaannya nanti di akhir Allah Ta'ala. Hadirin yang dikasih sekalian. Ida rakam. Okey. Hadirin semua, Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat ini tentang syafaat. Memberikan makna. Tuan-tuan tengok, ayat ni dia bawa fahaman kedua. Apa dia? Maknanya di akhirat nanti ada sesuatu yang namanya syafaat. Cuma untuk orang kafir, confirm tak dapat. Confirm tak dapat. Maka orang yang layak mendapat syafaat ini, pertama sekali syafaatnya adalah Allah Ta'ala bagi. Maknanya Allah selamatkan dia. Siapa golongannya? Ada dalam hadis. Banyak hadis tu. Antaranya apa? Allah selamatkan mereka daripada suasana hari kiamat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, baginda bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan Allah selamatkan mereka. Pada hari tidak akan ada keselamatan, melainkan hanya Allah yang boleh menyelamatkan mereka. Siapa mereka? Al-Imamul Adil, pemerintah yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang muda, orang muda, anak muda yang sentiasa mentaati Allah pada usia mudanya. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersaudara bertemu dan berpisah kerana Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang keempat, orang yang hatinya cinta dan terpaut kepada masjid. Wa rajulun da'athum ra'a zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita yang cantik lagi berpangkat, lagi berkedudukan, mengajaknya berzina, lalu dia menjawab, inni akhafullah, aku takutkan Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apakah sedekah yang dilakukan oleh tangan kanan. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang mengingati Allah, menyebut nama Allah, menyebut kebesaran Allah sehingga mengalir air matanya kerana mengenangkan kebesaran Allah. 7 golongan ini dalam hadis menyebutkan dia dapat perlindungan Allah di akhirat. Dah, itu clear tuan-tuan. Allah dia boleh bagi siapa yang dia nak. Tetapi selain Allah, Allah memperuntukkan kepada manusia dan makhluk ini akan ruang, ataupun kita panggil bahasanya mandat lah tuan-tuan. Bahasanya mandat. Mandat untuk berikan syafaat kepada siapa yang mereka nak. Siapa golongan itu? Yang terutamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipanggil sebagai sahibus syafa'atil uzma, pemilik syafaat yang terbesar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan Allah mandat. Tuan-tuan kena ingat perkataan mandat ini penting. Maknanya secara mutlak Nabi tak. Tapi Nabi diberikan Allah ruang, diberikan Allah Ta'ala kuasa untuk bagi syafaat kepada siapa yang Nabi kehendaki. Maknanya Allah izinkan. Dalam Quran Allah sebut apa dalam ayat kursi? Ayat kursi, ayat kursi. Tak dapat diri atas kursi. La man dhallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Nampak tak? Illa biiznih. Tak ada siapa melainkan dengan izin daripada Allah. Okey? Maka orang yang termulia, manusia yang teragung yang Allah berikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi SAW diberikan Allah ruang untuk memberikan syafaat. Syafaat yang dipanjatkan, yang diberikan ataupun yang diberikan Allah kepada Nabi. Baginda ini dengan syafaat itu berlaku beberapa bentuk. Apa dia? Syafaat Nabi mengeluarkan orang yang sepatutnya masuk neraka, jadi dia keluar daripada neraka. Faham tak? Orang tu masuk neraka, tapi Islam lah, mukmin. Okey, dia mesti mukmin tuan-tuan. Kafir tak? Mukmin, dia mesti mukmin. Cuma dia masuk neraka pasal amalnya buruk banyak. Lalu dengan syafaat Nabi dia dikeluarkan daripada neraka. Ada jenis yang kedua, orang yang dah dalam neraka lalu diberikan syafaat untuk diringankan azabnya dalam neraka. Boleh jadi begitu. Okey. Ataupun seorang yang berada di dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala berikan kepadanya dengan syafaat Nabi tadi, dia ditingkatkan kedudukannya di dalam syurga. Dan kalau tak silap saya ada satu lagi, iaitulah patutnya lama tempatnya dalam neraka, disingkatkan tempohnya untuk dia diazab dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang terakhir adalah orang yang dengan syafaat Nabi tadi dapat lepas, apa dia? Dapat lepas hisab ketika mana di padang mahsyar, atau dipercepatkan hisabnya yang dia tunggu queue untuk dihisab dengan syafaat Nabi itu dapat disegerakan dan dilajukan. Boleh? Baik, selesai. Ini syafaat Nabi. Baik tuan-tuan, siapakah golongan orang yang boleh dapat syafaat Nabi? Pertama sekali orang itu mesti mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asasnya. Itu golongannya. Dan dia tidak lari dan berpaling daripada syariat Nabi sampai dia mati. Satu. Kedua, amalan yang membawa kepada syafaat Nabi itu, yang pertama dinaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Orang yang membaca doa selepas azan. Oh. Tapi sebelum dia baca, dia selawat dulu baru dia baca. Berdasarkan hadis Nabi SAW, baginda mengatakan, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu muadzin." Orang yang mendengar azan lalu dia menjawab sebagaimana tukang azan baca. Maknanya jawab azan. Dah clear dah. Kemudian summa sallu alayya. Lepas dia siap jawab azan, la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kat Nabi. Dah selawat dah. Baru dia baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Sampai kat situ, lalu Nabi pun kata,
orang itu berhaklah mendapat syafaatku di akhirat. Okey. Satu contoh amalan. Okey, contoh amalan lain tuan-tuan sebut dah tadi, iaitu orang yang banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan yang keduanya, yang ketiganya adalah orang yang menjadi penjaga dan pembantu anak yatim. Dia boleh dapat kedudukan dekat dengan Nabi. Mudah-mudahan dekat itu maknanya syafaat. Allahu a'lam. Nabi sebut dalam hadis, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan penjaga anak yatim dekatnya nanti dalam syurga seperti ini. Dan yang seterusnya adalah orang yang elok akhlaknya di dunia. Disebutkan di dalam hadis, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan orang yang paling dekat tempatnya dalam syurga denganku, orang yang paling elok akhlaknya. Boleh? Baik, selesai. Siapa lagi selain Nabi yang boleh bagi syafaat? Maka di sana terdapat beberapa bilangan dan kelompok manusia yang diberikan syafaat. Antaranya disebutkan di dalam hadis, dinukilkan oleh Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tibyanu fi Bayani Adabi Hamalatil Quran. Mereka adalah golongan Hamilul Quran. Golongan Hamilul Quran. Hadis menggunakan perkataan Hamilul Quran. Apa makna hamil? Makcik-makcik, ibu-ibu, hamil tu apa? Hamil. Pernah hamil tak? Hamil tu apa? Hamil tu apa? Hamil maknanya apa? Hamil itu artinya membawa bayi di dalam kandungan atau perut. Perkataan bahasa Arab hamila artinya bawa. Hamil, pembawa. Hamil, pembawa. Hamilul Quran, pembawa dan penanggung Al-Quran. Bukan bawa secara fizik, tetapi dia membawa Quran di dalam diri dan hidupnya. Yang dah dia hafal, dia itu membawa Quran dalam hidupnya. Itu namanya hamilul Quran. Bukan dia bawa Quran atau dia hafal saja. Tak. Kalau hafal namanya hafizul Quran. Betul tak? Memorize the Quran. Tapi ini bukan hafal. Nabi gunakan perkataan hamilul Quran. Atau dalam jamaknya disebut hamalatul Quran. Hamalatul Quran. Hamilul Quran, pembawa Al-Quran. Pembawa atau penanggung Al-Quran adalah satu daripada orang yang boleh bagi syafaat kepada berapa? 10 orang di kalangan mereka yang menjadi asbab dia menjadi hamilul Quran. Dah, siapa lagi yang boleh bagi syafaat? Antaranya adalah para ulama. Okey? Para ulama. Sebab tu kalau ada ulama-ulama besar, ulama-ulama yang soleh, terkenal ke tak terkenal, tuan-tuan, maka kita kenal, bersilaturahim dengan mereka. Mudah-mudahan menjadi pengenalan di akhirat dan mendapat kita daripada syafaat mereka. Yang seterusnya adalah syuhada. Syuhada. Siapa syuhada? Angkat tangan. Nur syuhada. Okey tak? Syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang terakhir adalah solihin, orang yang baik dan soleh. Tapi tuan-tuan ingat, dia punya syafaat itu berbeza-beza, dia punya kekuatan dan mandatnya. Nabi dia banyak, ramai, berapa banyak itu ikut yang Allah bagi kat Nabi. Okey, para hufaz 10 orang contohnya. Mungkin para ulama boleh 2, 3 orang, 5, 6, 10 orang. Dia maknanya tak sama. Ikut kepada makam. Sebab dalam syurga ni makam kita semuanya tak sama. Macam kat sini lah tuan-tuan. Ada orang biasa,
ada orang panggil haji, ada orang panggil tuan, ada orang panggil tok pengulu, ada orang lagi tinggi dipanggil YB, ada panggil lagi yang amat berhormat, ada tinggi lagi dipanggil datuk. Contoh ada Datuk Seri, Tan Sri, Tun dan sebagainya. Makam di dunia tak sama. Di akhirat pun tak sama. Makam yang tak sama ini lagi tinggi, dia punya mandatnya lagi banyak dan besar. Dia boleh bagi syafaat kepada manusia. Tapi semuanya berbalik dengan izin daripada Allah Ta'ala. Maka orang-orang ini boleh memberikan syafaat kepada manusia. Okey, memberikan syafaat kepada. Silakan soalan. Sekejap, yang angkat belakang dulu je. Lepas tu Haji. Silakan. Terima kasih. Itu menambah poinnya. Tuan-tuan, mereka yang meninggal anaknya dan redha dengan kematian itu. 2 atau 3 orang anak yang mati dan meninggal ketika kecil dan dia redha dengannya. Nabi sebut kepadanya, itu akan menjadi penghalangnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia redha. Syarat dia redha. Silakan Ji. Oh sama. Oh, dia punya biometrik ni sama, biometrik lah. Kena biologi sama. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Clear tuan. Baik, sekarang kita masuk kepada sambungan ayat kita. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Inilah orang yang dulu mereka itu kalau didatangkan peringatan lari je kerjanya. Mu'rid maknanya berpaling. Faham? Tazkirah di sini artinya Quran. Maknanya Nabi datang bagi ingatan, wahai Abu Lahab, Abu Jahal, dengar ni, lari. Tak dengar. Dia kata, Ubay, nak sebut ni Al-Quran ni begini. Nabi nak bacakan Quran Alif Lam Mim. Tanzilul Kitab, lari. Tutup telinga, tak nak dengar. Maknanya apa mereka? Selalu berpaling daripada Quran. Saat itu mereka takkan ada keselamatan nanti di akhirat kerana mereka perangainya di dunia selalu lari daripada peringatan Quran. Tuan-tuan, zaman kita ada macam tu. Macam mana? Dalam mesyuarat kita nak buat program, contohnya pertandingan bola sepak takraw, tuan-tuan. Okey, lalu salah seorang daripada ahli mesyuarat kata, kita tengok ni dalam Quran ni dalam bab percampuran laki perempuan ni Allah bagi batas-batas. Dia kata, tak payahlah ini bola. Hak tu kuliah maghrib. Nampak? Kita nak buat program festival atau karnival jualan-jualan. Okey, lepas tu kita buat voucher. Kan dulu ada orang panggil apa? Voucher yang kertas contohnya. Jadi adalah unsur-unsur riba contohnya dalam aktiviti tersebut. Jadi Pak Haji ni pun dia kata, saya ada cadangan. Saya ada pandangan. Saya kata saya tengok benda ni atas apa yang saya tahu. Masuk dalam riba yang diharamkan oleh Allah dalam Quran. Dia kata, Pak Haji, yang cerita Quran itu cerita lain. Itu kat masjid. Ini kita dalam mesyuarat penduduk cerita lain. Nampak tuan-tuan? Lain bunyinya. Kalau dibawakan Quran, diingatkan dengan Quran, dia bawa lari. Ataupun orang kata, Tuan Haji, ini tak boleh. Ini macam ni. Dia kata kamu yang dia lari. Maknanya setiap kali datang peringatan, mereka berpaling dan lari. Ini perangai orang zaman dulu, iaitu apa? Kalau Nabi bacakan Quran, paling. Tak nak dengar. Baru nak baca, cabut lari dah. Baru nak buat, tok telinga dah. Maka perangai itu ada di zaman ini dengan cara yang lebih moden. Dengan cara yang lebih baik. Kalau diingatkan, mereka tak nak. Kalau diberikan peringatan, mereka tak suka dan berpaling. Sifat itu wujud juga di zaman ini. Cuma yang dulu kufur, yang sekarang mungkin beriman tapi fasik. Ataupun orang Islam tapi fasik. Tuan-tuan, itu perbezaannya. Maknanya apa? Intipatinya adalah saat peringatan diberikan kepada mereka, suka cabut lari. Lari, tak nak dengar. Tak suka. Quran kata, ka'annahum humurun mustanfirah. Dia punya lari itu macam kuda belang lari terkejut. Tuan-tuan, perkataan humur artinya adalah macam binatang seperti kuda atau keldai. Himar, keldai kan? Himar kan? Keldai, humur. Binatang yang jenis macam tu. Ataupun ada yang sebut adalah wahsy, iaitu macam kuda belang. Okey. Perkataan mustanfirah itu yang paling dahsyat. Yang lari terkejut beruk. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tak tengok cerita National Geography? Pernah tak Haji? Haji tengok cerita National Geography? Oh, bagus tuan.
Antara rancangan yang saya minat lah dulu. Sekarang tak ada nak tengok National Geography dah tuan-tuan. Okey. Apa dia? Dia buaya macam mana. Tapi kalau dia bawa satu kamera tu, waktu tu dia bawa pergi ke Afrika. Biasa Afrika lah tuan-tuan, gurun Sahara kan. Ada banyak pokok-pokok yang dah kering apa semua kan. Dekat situ tuan tengok nanti ada sekawan seladang, ada sekawan zebra. Tiba-tiba cheetah ni, tiger ni dia diam. Makin lama makin laju. Bila dia mulakan langkah, kawan tu macam mana? Lari terus. Betul tak? Dia melompat, terus lari. Itulah perkataan mustanfirah. Maknanya apa? Maknanya dia sangat-sangat sensitif dengan pergerakan luar yang nak mengancam dia, lalu dia terus lari, cabut lari. Allah umpamakan demo ni semua macam tu. Faham tak? Asal nampak Nabi datang nak baca, cabut lari. Kan? Ustazah Mila datang nak bagi ingat tahu, kawan ni semua tu. Ustazah datang, lari. Kan dia baca Quran kat kita pula kan. Contohnya tuan-tuan. Nampak tak? Tapi janganlah kata mereka tu kafir macam tu, tak. Cuma perangai itu wujud dan kita kena lawan sifat itu kalau ada dalam diri kita. Kalau orang bagi ingatan dengan Quran, kita dengar dan terima. Okey, dengar dan terima. Kalau dia terangkan tu salah, kita betulkan lah. Kalau kita tak setuju, kita diam je. Dengar, diam. Dah. Ini tak. Asyik Quran je. Ada seorang siapa tuan-tuan sebut. Kan? Asyik ustaz ni asyik Quran je. Lah kalau tak Quran nak pakai Bible. Takkan nak pakai buku mantra pula. Dah, Quran lah, tuan-tuan. Inna hadhihi tadhkirah. Inilah peringatan untuk manusia. Ka'annahum humurun mustanfirah. Mereka seperti kuda yang sangat sensitif. Berlari cepat. Maknanya pantang dicuit. Lompat terus. Lari. Farrat min qaswarah. Yang lari terkejut daripada singa. Dalam terjemahan tuan-tuan apa? Singa. Singa, tuan-tuan. Qaswarah ni, tuan-tuan, singa bahasa Arab apa singa? Muslimat. Singa bahasa Arab apa singa? Singa betina tau, bukan singa jantan. Singa apa singa? Bahasa Arab. La ilaha illallah. Ada kamu ni. Apa dia? Okey, tuan-tuan.